Kalau kita tak boleh masuk satu pertubuhan yang kita katakan tak berdasarkan Islam, pertubuhan itu perlembagaan yang tak Islam, kita haram masuk pertubuhan tu. Kalau kita kata parlimen tidak Islam, apa hukum kita masuk jadi ahli parlimen? Apa hukum tuan? Mungkin tuan-tuan kata masuk untuk perbaik. Tapi dulu masa Anwar Ibrahim masuk nak perbaik, kita tak bagi. Dah saya bercakap di atas dasar ni soalan. Kalau kita kata parlimen tu Islam tidak? Kalau tuan-tuan kata Islam, selesai masalah, kita pakat cara orang Islam. Kalau kata tidak Islam, kita kena bincang hukum menyertai organisasi yang tidak Islam di atas kemaslahatan. Nak kena debat. Di segi fiqh. Sebab bila nak masuk ahli parlimen, nak kena angkat sumpah. Menjunjung atau mengubah sumpah persetujuan taat setia kepada kepada peraturan. Dan saya mendengar UMNO dan saya mendengar PAS dan PKR sering menyebut kita menjunjung perlembagaan. Walaupun saya tahu yang tuan-tuan guru tak sebut, tapi ramai juga di kalangan orang muda Ustaz yang selama kita mempertahan dan membela perlembagaan. Perlembagaan itu Islam ataupun tidak? Ha? Kalau tidak, kenapa kita boleh bertahan? Nak ubah undang-undang? Okey, ini akan menyebabkan krisis pandangan aliran di antara Hizbut Tahrir yang saya sebut tadi, dan jugalah aliran Ikhwanul Muslimin yang mengiktiraf untuk menyertai politik parlimen, politik demokrasi. Kita akan seminarkan lain-lain. Tetapi saya nak kata, dalam Islam politik sangat fleksibel, sangat luas. Beristihadlah macam mana pun, jangan menyanggahi prinsip Islam, jangan bermusuh sesama Islam. Kebanyakan yang kita pertahan itu kebanyakannya hanyalah kerangka yang tidak ada isinya. Terima kasih. Terima kasih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Dalam Al-Quranul Karim, Tuhan cerita bagaimana kewajipan kita melaksanakan hukum. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Kamu kena hukum di kalangan kamu dan hukum daripada Allah. Macam mana cara nak menegakkan negara tak disebut oleh Nabi secara detail. Zaman Nabi berlaku peperangan untuk menawar sesebuah negara dan diperintah mencari Islam selepas daripada itu ataupun seumpamanya. Adapun dalam kaedah Malaysia hari ini, kita mengambil saluran demokrasi berparlimen dengan cara yang paling aman. Dalam keadaan ia perlembagaan yang diizinkan oleh negara kepada kita, maka kita berjuang untuk menyatakan pandangan kita. Setakat mana yang mampu kita beri pandangan untuk menegakkan kebaikan. Jika sekiranya pintu demokrasi ditutup, bukan makna kita akan berhenti untuk berjuang, dan kita akan masuk juga perjuangan dengan cara yang akan datang selepas tutup cara demokrasi berparlimen. Hari ini melalui demokrasi, selagi mana istihad ulama kita mengatakan boleh, selagi mana ada ruang untuk kita bercakap tentang Islam, ada ruang kita untuk mencapai kemenangan, kita menyertai. Dan kita akan membangkang sekeras-kerasnya perkara-perkara yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya Anwar Ibrahim, masuknya individu yang tak berani nak bercakap benar, dia peringkat dalam. Adapun kita berjuang ni bukan masuk kerajaan, tapi kita masuk dalam dewan, kita berbahas menyatakan pandangan kita secara tenang, secara berdepan. Malah kita menghadapi penentangan-penentangan dan menghadapi ujian yang banyak kerana berjuang untuk menegakkan kebenaran. Ada pemimpin yang pernah dibunuh, yang pernah dibuang daerah, yang pernah dipenjara kerana kita bercakap mahu kepada kebaikan.
dalam Al-Quranul Karim, Tuhan mendedahkan kepada kita sifat musuh-musuh Allah. Firman Allah Ta'ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat wahai Muhammad, bagaimana perancangan musuh kepada kamu untuk menangkap kamu, untuk membunuh kamu, untuk penjara kamu, menghalau kamu daripada kampung halaman. Mereka merancang, Allah juga merancang. Dan perancangan daripada Allah mengatasi daripada segala perancangan. Apa yang Tuhan sebut dalam Quran ni, kita dah alami. Kerana kita berjuang untuk menegakkan agama. Kita yakin dan percaya Syahid Ibrahim Libya, dia ada mati syahid. Kerana tidak ada kesalahan sampai sekarang. Perbicaraan di mahkamah tutup kes sampai sekarang. Tak berani nak cari di mahkamah. Tak berani nak cari di mahkamah. Dan kita tanamkan Syahid Ibrahim Libya tanpa dimandikan pada tahun 85. Kerana kita yakin dia berjuang untuk menegakkan agama Allah. Tak ada kesalahan yang mereka buat kecuali kerana berkata Rabbun Allah, Tuhan kami ada Allah. Ini yang kita yakin dalam perjuangan yang kita bawa. Dan saya beritahu, sebagaimana saya sebut tadi, pertentangan kami dengan UMNO ini bukan pertentangan secara membabi buta, tetapi pertentangan yang melibatkan akidah. Bukan masalah nak berebut kursi, nak berebut meja. Bukan masalah berebut nak buat sekolah, nak buat parit, nak buat jalan raya. Siapa nak buat, sila buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi apa yang paling penting kepada kita, dasar dan akidah negara. Dasar dan akidah negara. Bila kerajaan Kelantan lulukan hudud tahun 2000, lulukan hudud tahun 99 dulu, maka Dr. Mahathir hantar surat. Kalau kerajaan melaksanakan hukum syariat di Kelantan, kerajaan pusat akan mengambil tindakan. Bukan tak nak buat, tapi kita menjaga maslahat ramai berdasarkan sistem federasi yang ada hari ini. Kerana Kelantan ni bukan sebuah negeri yang masih berdaulat, kita masih terikat dengan kerajaan pusat. Ini yang perlu kita faham. Ini Terengganu demikian juga. Bila dulu hukum hudud disanang di mahkamah. Sampai tahap tu kita berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan tadi, di mana kekuatan orang Melayu selain pada raja, selain pada kerajaan? Orang Melayu ni banyak. Dia ada kereta api tanah Melayu, dia ada baju Melayu, dia ada tanah Melayu. Tanah Melayu pun nak habis dan ambil dia orang lain. Hari ni dalam keadaan kita berjuang hari ni, jangan kita fikir Melayu saja, fikir Islam sama. Tak ada makna kalau Melayu tu kuat, Melayu tu merentah dan masuk sama, Islam tak berdaulat. Tak ada makna. Jual Melayu, Perdana Menteri Melayu, Ketua Polis Melayu, Ketua Terus Tentera Melayu, orang murtad 200,000. Apa makna? Apa makna kita berjuang Melayu sangat sampai Islam tak tahu pas mana hala? Orang yang lawan Islam ayah pun sampai sekarang tak ditangkap. Ulama yang berjuang Islam ditangkap. Kata polis itu cekak sangat, sampai sekarang tak boleh tangkap lagi ayah pun. Balik ke Besut pun ada, pergi ke Thailand pun ada. Orang nampak boleh bertemu, pasal apa tak tangkap? Ini keadaan yang kita nak beritahu. Biar ada kesungguhan-sungguh nak melaksanakan Islam, barulah kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan Melayu ni bukan letak pada bangsa saja. Kekuatan kita ni kalau kita pegang pada Islam sungguh. Sayyidina Umar pernah beri ucapan kepada umat Islam bila dia bebaskan bumi Palestin daripada tentera Salibiyah. Sayyidina Umar beri ucapan, nahnu qaum a'azzallahu bil Islam famahma nabtaghi al-izzah bighairi ma a'azzallahu azzallallah. Kami satu umat yang diberi kehebatan oleh Allah dengan Islam. Barang siapa di kalangan kamu yang cari Islam yang lain pada Islam yang Muhammad bawa, maka seolah-olah menempuh satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Punca kekuatan Melayu hanyalah kita balik kepada Islam semula. Itu saja punca kita. Bangsa apa sekalipun bagi Allah Taala ni, Tuhan tak pandang mana. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun sayang pada bangsa ni apa hak Nabi suruh, tapi hak paling penting sekali sayang kepada agama. Kalau sayang kepada bangsa sebab agama tergadai, tak ada makna kepada kita yang hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.